Okay, saya minta turn off mic semua. Okay, kita akan bermula. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Cik Mat Ismail bin Mat Saleh, pegawai SISC Plus, Sains dan Matematik PPD Kemaman. Yang dihormati penceramah jemputan kita, saya minta Cikgu Abu Bakar Muhammad turn off mic. Okey, yang dihormati penceramah jemputan kita, Cikgu Saiful Nizam Ismail, Gelang Biji 44 dari SK Raja Bahar Kota Baru, Ketua-Ketua Panitia Matematik Sekolah Rendah dan Menengah Daerah Kemaman. Tidak dilupakan juga Cikgu Fatihah selaku AJK Teknikal pada hari ini dan semua guru-guru matematik daerah Kemaman. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpahan rahmat dan keizinannya maka kita dapat bersua dalam Google Meet pada pagi ini bagi mengikuti program penataran kajian tindakan matematik. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, eloklah kalau kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Moga-moga program kita pada pagi ini diberikan keberkatan oleh Allah SWT lah. Okey, bagi memulakan program pada pagi ini, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan sekali lagi yang berusaha Encik Mat Ismail bin Mat Saleh, pegawai SISC Plus Sains Matematik PPD Kemaman untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Cik Is ada ke bersama kita? Cik Is, boleh dengar suara saya? Jelas ke? Sangat jelas. Okey. Baik. Loud and clear. Clear. Okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Kemaman Unggul dan juga selamat berpuasa kepada semua. Baik, yang pertama sekali terima kasih diucapkan kepada Encik Saiful Nizam bin Encik Ismail selaku presi kita pada hari ini dari SK Raja Bahar Kota Baru Kelantan. Import jauh ni hari ni. Oleh kerana main dalam TV saja ni, secara online saja ni, boleh tengok muka je lah. Okey. Jadi sebelum tu saya nak ucap tahniah dulu kepada Encik Saiful kerana pernah memenangi anugerah guru inovasi jugalah, seorang yang sangat mesti hebat ni dalam bidang kajian tindakan ni. Okey, dan seterusnya kepada semua ketua panitia matematik sama ada sekolah menengah ataupun sekolah rendah daerah Kemaman dan juga kepada semua guru-guru matematik sekolah rendah dan juga sekolah menengah daerah Kemaman. Baik, terima kasih kepada yang pertama sekali kepada Encik Saiful Nizam lah dan juga kepada semua guru yang ada dalam ni. Terima kasih juga kepada Cikgu Azila dan juga Cikgu Fatihah selaku moderator kerana insyaAllah hari ni kita akan mengambil masa dalam 2 jam yang ada ni untuk belajarlah kaedah kajian tindakan dengan cara yang lebih betul insyaAllah. Baik, jadi tujuan kita hari ni yang pertama ialah untuk memastikan cikgu-cikgu terutama di kalangan KP dapat memahami apa itu kajian tindakan dan cara yang mungkin ada cara yang lebih senang insyaAllah untuk dilaksanakan nanti dan meningkatkan lagi minat kita untuk membuat kajian tindakan. Okay, yang kedua memang nak minta galakkan jugalah dengan adanya kajian tindakan ini nanti diminta diadakan orang panggil ladap lah ataupun CPD. Oleh kerana kita dah mengikuti jadi dia akan jadi CPD, continuous. Okey. Berilah kepada semua guru matematik yang masih lagi tertinggal di sekolah itu yang tidak dapat menyertai program pada pagi ini. Dan tujuan yang berikutnya selain di kajian tindakan ini untuk meningkatkan profesional kendiri kita
untuk memastikan murid-murid lebih menguasai ataupun kajian yang tuan-tuan buat nanti itu membantu kita untuk selesaikan isu yang kita hadapi lah. Mungkin nanti isu ataupun kajian yang tuan-tuan buat itu membantu juga kawan-kawan kita di sekolah lain. Dan kita juga nak menggalakkan supaya sekarang ni banyak sangat kan dia pertandingan, tak kira lah pertandingan peringkat KPM ke ataupun peringkat universiti, kita nak mesti ada penyertaan dari kita. Dan yang terbaru-baru ni dah keluar dah satu surat kan, minta supaya kita buat kajian profesional. Jadi kajian tindakan ni adalah salah satu cara lah untuk kita menyertainya nanti. Baik, jadi rasanya tak nak berceloteh panjang-panjang kerana masa yang ada pun sangat singkat. Kita bagi peluang kepada Cikgu Saiful kita ni 2 jam, tak tahulah cukup ke tidak. Mungkin 3 hari 2 malam kot baru baru sesuai. Jadi kepada rakan-rakan guru yang terlibat pada hari ini, ambillah peluang yang ada ni supaya ilmu ataupun perkongsian dari Cikgu Saiful ni sangat memberi manfaat lah kepada daerah kita dan lebih-lebih lagi kepada sekolah tuan-tuan sendiri. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, marilah sama-sama kita memulakan penataran kajian tindakan matematik PPD Kemaman pada tahun ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Mak Ismail di atas ucapan yang disampaikan dan terima kasih sekali lagi kerana merealisasikan program ini yang telah sekian lama sebenarnya kita rancang. Alhamdulillah hari ini kita berjayalah melaksanakan. Seterusnya adalah saat-saat yang kita tunggulah untuk perkongsian mengenai program pada pagi ini. Tapi sebelum tu izinkan saya membaca sedikitlah berkenaan dengan latar belakang cikgu penyampai penceramah kita pada hari ini. Okey, sebenarnya terlalu banyak jadi saya ringkaskan. Ringkaskan pun dia jadi banyak juga sebab memang seorang yang sangat hebatlah. Beliau yang dimaksudkan ialah Cikgu Saiful Nizam bin Cik Ismail, Guru Cemerlang Dizim 44 dari SK Raja Bahar, Kota Baru, Kelantan. Orang kampung saya. Saya juga berasal dari Kelantan. Okey, pemenang anugerah penyelidikan pendidikan kebangsaan Yayasan Guru Tun Hussein On ini merupakan seorang guru yang sangat aktif dan memberikan begitu banyak sumbangan dalam bidang matematik dan ICT. Sejak dari tahun 2016 lagi, beliau komited dalam membangunkan program-program yang menggunakan platform Frog VLE sehingga memenangi pelbagai anugerah di peringkat sekolah, daerah, kebangsaan dan juga antarabangsa. Dalam bidang matematik pula, beliau merupakan jurulatih yang giat menjalankan pelbagai program pembangunan subjek, kaedah PDPC, PDPR yang berkesan demi menghasilkan pengajaran yang bermutu di kalangan guru dan pembelajaran berkualiti di kalangan pelajar. Beliau juga terlibat dalam pelbagai program STEM, juga merupakan guru inovasi yang begitu aktif berkongsi dengan guru-guru dan menjadi pembentang bagi program, kolokium dan conference peringkat antarabangsa. Ada lagi kertas kajian tindakan dan penyelidikan yang telah beliau hasilkan dari tahun 2013 sehingga 2021 meliputi pelbagai cabang ilmu dan kaedah mengajar terbaik seperti penghasilan modul, program bulanan, bengkel dan penggunaan pelbagai medium seperti integrasi Frog VLE, website PAK21, Pickers, inovasi robot, permainan interaktif, aplikasi telefon pintar, yang sememangnya bagi saya sangat memberikan inspirasi dan mengagumkan semualah. Sejak dari tahun 2015 sehingga 2022, beliau dinobatkan penerima pelbagai anugerah, pingat dan anugerah di peringkat daerah sehingga antarabangsa. Antaranya ialah Guru Ikon 2015 dan 2016 peringkat negeri, One Bestari Net Teacher Award, Guru Cemerlang ICT, Johan Guru Inovasi Negeri Kelantan, Microsoft Innovative Educator, Google Certified Educator, pemenang pingat emas International Summit of Innovation and Design Exposition, STEM Innovative Teacher dan juga dicalonkan sebagai Global Teacher Award pada tahun 2020. Beliau juga merupakan pemenang pingat emas inovasi Smart Dustbin dan juga iRobot K pada tahun 2020. Sebenarnya memang banyak lagi yang saya tak sempat nak sebut sebab memang
Jadi saya kira beliau merupakan orang yang sangat berpengalaman lah dalam menyampaikan ilmu dan juga menghasilkan kajian tindakan yang berkualiti, yang bagus. Jadi saya rasa tanpa melengahkan masa, saya persilakan Encik Syaiful Nizam Ismail untuk menyampaikan perkongsian pada pagi ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat pagi. Pertama kali saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada saudari pengurusi majlis selaku moderator kita ini. Ya, yang berusaha Tuan SIC Plus, PPD Kemaman, ya, yang sudi menjemput saya, yang dihormati guru-guru di PPD Kemaman. Okey, saya sangat berbesar hati apabila dijemputlah untuk berkongsi pengalaman dan idea saya sepanjang menjalankan kajian tindakan dan inovasi di sekolah. Saya bukan hebat, cuma saya kat sini kita nak berkongsi. Saya rasa semua cikgu ada kehebatan masing-masing, cuma perkongsian tu yang kita nak daripada saya kan. Okey, saya teruskan dulu teruskan je dengan topik kita hari ini, itu apa itu kajian tindakan. Saya slide show dulu. Okay, nampak slide saya kan? Nampak dan sangat cantik. Okay, alhamdulillah saya telah dianugerahkan pemenang pendidikan kebangsaan, iaitu Yayasan Guru Tuan Hussein Om pada 2019. Cikgu-cikgu pun boleh sebab ia merupakan anjuran EPRD setiap tahun. Cuma tahun lepas dia buat secara online dan majlisnya tak berlangsung lagi. Mungkin akan berlangsung pada tahun ni kot. Tapi ikutkan kalau penganjuran untuk yang ini, pertandingan ni setiap tahun dia ada ya. Jadi saya nak cerita sikit lah apa yang saya dapat daripada apabila saya dapat menang daripada anugerah ni. EPRD akan bagi kepada cikgu sebanyak RM2,000 sebagai pemenang, dan YGTSO, Yayasan Guru Tuan Hussein On, akan bagi sumbangan atau pentajaan sebanyak RM5,000 apabila kita ingin membentangkan kajian pendidikan kita tu, kajian tindakan kita tu di peringkat antarabangsa. Okey, seterusnya saya terus pada matlamat kita hari ini ialah pengenalan kepada kajian tindakan. Okey. Definisi kajian tindakan menurut Carr dengan Kemis pada tahun 1986, mereka ni berbincang mengeluarkan satu fakta mengatakan bahawa kajian tindakan ni merupakan satu aktiviti inquiry berbentuk refleksi kendiri. Maksudnya kita sentiasa berfikir dan bersoal jawab tentang diri kita sendiri, apakah isu-isu yang hadapi yang ingin kita selesaikan. Yang dilaksanakan oleh guru untuk memahami dan memperbaiki amalannya setiap harilah. Okey, seterusnya menurut Kemis dan McTaggart. Kemis dan McTaggart telah mengeluarkan satu model untuk bagaimana untuk melakukan kajian tindakan secara dengan mudah. Okay, menurut Kemis dan McTaggart 1988, kajian tindakan ini merupakan satu bentuk inquiry refleksi kendiri yang dilakukan secara kolektif. Kolektif secara bersama-sama lah. Kita ada guru, kita ada subjek kita yang kita nak kaji isu masalah itu murid, ataupun kalau ketua panitia nak buat satu kajian tindakan terhadap cikgu-cikgu matematik mereka. Bolehlah buat secara kolektif, tak boleh berseorangan. Dan kajian tindakan juga boleh pada dua orang pengkaji lah. Contohnya saya dengan rakan saya nak buat satu kajian tindakan. Jadi kajian tindakan tu boleh dua orang sebagai pencetus dia. Dilakukan oleh peserta yang berada dalam sesuatu situasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kerasionalan dan keadilan amalan-amalan kemasyarakatan dan pendidikan mereka sendiri. Di samping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan-amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan. Maksudnya kita nak kaji tentang isu yang terdapat di sekolah kita lah. Kalau pelanggan kita, kalau di sekolah ialah murid kita kan. Itu hardcore bisnes kita. Mengatasi apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh murid kita, terutamanya dalam bidang kita lah, matematik.
Berikut saya bagi contoh kat sini ada kajian tindakan dengan kajian konvensional. Okey, kalau kita sebagai cikgu ni tak perlulah kita buat kajian konvensional, tapi kita nak tunjuk perbandingan antara kajian tindakan dengan kajian konvensional, betapa mudahnya kita untuk melakukan kajian tindakan. Okey. Kalau kajian tindakan ni tujuan dia sebenarnya adalah untuk memperbaiki amalan guru tu. Biasanya dalam kelas kan kita berhadapan dengan murid-murid yang ada masalah tertentu, isu-isu yang tertentu. Jadi sebenarnya ia tidak langsung ia memperbaiki amalan pedagogi kita sebenarnya. Kalau konvensional tu dia macam buat satu kajian tentang untuk menghasilkan satu teori atau dasar-dasar baru, model baru, bertujuan lebih besarlah isunya. Okey, kalau kajian tindakan mereka bentuknya, prosedurnya boleh diubah sesuai mengikut keadaan. Maksudnya tentukan cikgu nak buat bila, cikgu nak setkan masa dengan murid tu bila. Okey, jadi kita boleh sesuai mengikut keadaan. Kalau reka bentuk daripada kajian konvensional ni, prosedur tu telah ditetapkan sebelum kajian dan dia tidak boleh diubah lah. Okey. Seterusnya untuk subjek kajian, kalau kajian tindakan, melibatkan murid dan guru yang terlibat dengan kajian adalah sampel. Jadi berlaku dalam kehidupan kerja rutin kita seharian kan, kita dengan murid je. Jadi itu kita. Kalau konvensional ni, sampel ni dipilih melalui teknik persampelan yang canggih. Maksudnya data-data tu sebab kita nak buat satu model kan, jadi kita memerlukan sampel yang besar. Kalau kajian tindakan, sampel kita, subjek kita, kalau 5 orang murid saja yang mengalami isu itu, 5 orang itu sajalah sampel dalam kajian tindakan kita. Untuk analisis data, dalam kajian tindakan, kita hanya menggunakan analisa data yang simple secara deskriptif saja. Itu kita menggunakan peratus. Contohnya 50% murid menguasai. Contohnya kalau tak nak guna peratus, kita gunakan kerapan. Contohnya 3 daripada murid telah menguasai. Ataupun kita menggunakan mean, purata. Kalau kita buat kajian konvensional, analisa data dia adalah menggunakan statistik inferensi membolehkan kita nak buat satu generalisasi. Yang ni kita guna software SPSS. Kalau kita dalam bidang statistik kan, nak cari standard piawai, kan, sisihan piawai. Jadi kita gunalah statistik yang lebih membawa kepada nak membina model ataupun dasar yang baru. Seterusnya ialah laporan kajian. Untuk kajian tindakan, format penulisannya adalah menggunakan bahasa seharian yang kita fahami je. Kita bahasakan diri kita ataupun pengkaji, ataupun kalau buat lebih daripada 2 orang, kami. Kalau laporan kajian daripada konvensional, dianya ada sangat teknikal. Memang kalau kita nak hantarkan kajian tindakan kita kepada proceeding ke buku-buku di peringkat antarabangsa ataupun konvensional ni, memang dia ada term yang perlu kita tulislah. Agak kita nak baca pun kadang-kadang kita tak faham. Tapi kajian tindakan sebenarnya senang saja. Kita hanya menceritakan apa yang kita buat. Seterusnya adalah prosedur dalam menjalankan kajian tindakan. Ada 7 prosedur ya. Pertama ialah mengenal pasti isu atau masalah yang nak tackle. Dan seterusnya kita menentukan fokus dan topik kajian tu. Di sinilah kita buat refleksi awal. Refleksi awal tu kita imbas balik. Sebelum ni apakah yang terjadi, sebelum ni murid ni keadaan ni macam mana, itu maksudnya refleksi awal. Seterusnya kita memungut data. Memungut data awal ni kita buat tinjauan awal untuk menjawab persoalan kajian yang kita nak kaji tu. Contohnya tinjauan awal ni cikgu boleh buat melalui permulaan ataupun cikgu temuduga. Temuduga budak tu tanya dia, kamu ni kenapa apa masalah kamu tidak faham dengan soalan-soalan imba. Jadi kita temu bual dia. Seterusnya daripada hasil-hasil tinjauan awal tu yang kita buat temu bual ataupun kita buat latihan kepada murid, kita panggil pre-test kan, ujian awal tu. Lepas tu kita analisa data tinjauan awal tu. Analisa, kita dapati bahawa murid ni ada masalah yang ini berkaitan dengan ini. Ni tak tahu cara nak bahagi menggunakan kaedah sekian. Kita dah analisa data yang kita dapat tu. Seterusnya kita merancang dan mengambil tindakan. Kita tahu kenal pasti isu murid tu ada masalah apa dan kita rancanglah. Kita rancang intervensi yang kita nak buat menggunakan kaedah apa-apa. Intervensi
satu ataupun lebih daripada satu lagi okeylah. Okey, seterusnya memungut data untuk mengenal pasti keberkesanan tindakan. Selepas intervensi yang cikgu bagi kepada murid-murid tersebut, jadi cikgu kena test adakah intervensi itu memberi perubahan tingkah laku, adakah meningkatkan penguasaan konsep murid tersebut. Jika ada, cikgu laporkan. Cikgu kena buatlah. Okey. Lepas tu menganalisa data penilaian yang tadilah. Mungkin cikgu bagi borang soal sedikit selepas daripada intervensi. Okay, cikgu analisa data-data tersebut dan cikgu laporkanlah. Contohnya berapa orang, 70% murid mengatakan berminat terhadap ini kerana menggunakan apa-apa. Seterusnya membuat rumusan iaitu refleksi selepas kajian. Kenalah buat rumusan sebabnya selepas daripada intervensi yang cikgu jalankan, ianya meningkatkan penguasaan murid ataupun tak berlaku apa-apa ataupun intervensi yang cikgu buat tu tidak memberi kesan. Jadi selepas itu cikgu buatlah juga cadangan kajian selanjutnya. Contohlah kalau macam cikgu impact tu, intervensi tu tak begitu memberi perubahan tingkah laku kepada murid. Jadi cikgu cadangkanlah. Okey, selepas ini mungkin saya cadang nak buat satu lagi intervensi dengan inovasi apa. Jadi cadangkan, ya. Okey, apakah tujuan tadi kajian tindakan sebenarnya? Sebenarnya kita nak tambah baik amalan pengajaran kita lah, apa yang bilik darjah kita. Sebab kita tahu bahawa pelanggan kita adalah murid. Jadi kita perlu tambah amalan dalam PDP kita. Saya tahu bahawa cikgu ada yang berpengalaman selama 20 tahun, 30 tahun. Tapi peredaran masa tu menyebabkan pelbagai teknologi ataupun perubahan inovasi yang boleh digunakan untuk memudahkan sesi PDP cikgu. Dan kita tahu bahawa murid kita ni peredaran zaman kan, zaman Z, zaman Alpha. Jadi penerimaan mereka mungkin tidak sama dengan penerimaan kita dulu semasa belajar. Jadi kita perlu sentiasa tambah baik amalan kita dalam kelas. Tindakan. Okey, ciri-ciri kajian ni ada, cikgu kena faham proses untuk memahami amalan situasi kerja kita sebenarnya. Berkaitan dengan teknik pengajaran kita. Seterusnya ialah sebenarnya kita nak memperkenalkan intervensi sebenarnya. Okey. Intervensi yang kita jalankan itulah itu kita panggilkan kajian tindakan. Dan kajian tindakan ni sentiasa berlaku berterusan. Maksudnya nanti saya cerita pasal gelung-gelung. Okey, mungkin untuk fasa cikgu menggunakan intervensi yang pertama. Okey. Dan cikgu nak buat lagi, masa tahun yang kedua, tahun depan pula cikgu nak tambah lagi untuk isu yang sama juga tapi intervensi yang lain. Jadi berterusan, dia tidak berhenti pada tahun tersebut juga. Sebab kita tahu bahawa klien kita, isu kita, murid kita ada berbagai-bagai gaya pembelajaran. Jadi banyak isu dia, tidak tertumpu pada isu yang satu saja. Okey, sebenarnya kita buat kajian tindakan tu kita nak mempraktikkan teori yang kita telah belajar, kita telah pelajari semasa kita di IPG ataupun di universiti ataupun di maktab, teori-teori tentang behavior, tingkah laku murid. Itulah sebenarnya kita nak praktikkan dalam kajian tindakan. Seterusnya adalah tindakan baru. Mungkin cikgu ada model-model ataupun teknik-teknik penghafalan macam rumus. Contohnya nak menggunakan teknik pendekatan yang baru, yang kreatif. Contohnya cikgu sebelum ni menggunakan abacus secara hands on. Mungkin cikgu nak guna abacus secara augmented reality ke? Itu merupakan satu tindakan yang kreatif lah. Cikgu nak nak ceritakan pasal dalam kajian cikgu tu. Ciri-ciri kajian tindakan. Ini kitaran dalam mengikut Chemist dan Target. Pertama sekali kita mesti membuat refleksi. Reflect balik pengalaman pengajaran cikgu yang lalu tentang satu topik tu. Contoh budak tak faham tambah. Okey, kenapalah budak ni tak faham tambah ni. Cikgu sentiasa membuat refleksi ke diri. Selepas tu cikgu dah tahu masalahnya mungkin dia tak tambah abstrak sangat. Jadi saya kena sediakan bahan hands on. Okey, jadi cikgu rancanglah intervensi yang cikgu. Seterusnya cikgu kena bertindak. Bertindaklah bersama dengan murid tu, bagi bahan apa cikgu nak buat, bagi bahan. Okey, seterusnya memerhati. Dalam fasa memerhati buatlah analisa data. Kita nak kutip data tu. Adakah kesan-kesan intervensi yang kita buat tu memberi perubahan tingkah laku kepada murid tu atau impact kepada
murid tersebut. Dan sentiasa berlaku, dia bergulung dan tidak pernah habis lah. Kalau kajian tindakan ni, okey, ini contoh kajian tindakan yang baik lah. Dia ada beberapa gelung. Kalau satu gelung tu dia tak baik sangat, bukan tak baik, maksudnya impact dia sikit. Kalau cikgu buat yang banyak, okey lagi baik lah. Tapi untuk nasihat saya, kalau cikgu baru bermula dengan kajian tindakan, bermula dengan satu gelung pun tak apa. Dan tahun depan, buat lagi gelung yang kedua. Okey. Berjaya satu kajian tindakan bermula dengan langkah yang berikut. Mula-mula kita buatlah refleksi awal tadi. Kenapa si isu. Selepas tu kita merancang. Bincanglah kalau ada tim, bincang dengan kumpulan. Okey, kita nak buat intervensi apa? Kita nak buat inovasi apa? Okey. Seterusnya adalah semasa melaksanakan intervensi. Semasa kita buat intervensi tu, cikgu ambil gambar, bukti, video. Sebab yang itulah kita nak masukkan dalam report kita nanti, laporan kita, map penulisan. Nanti kita nak buat seterusnya adalah semasa menulis laporan. Untuk kajian tindakan dia ada juga format dia, tapi format dia bergantung pada penganjur. Tapi nanti saya cerita basic asas untuk kita menulis laporan. Dan seterusnya, selepas cikgu selesai buat laporan, semestinya cikgu buat pembentangan. Walaupun cikgu tidak membentang di peringkat negeri, kebangsaan, antarabangsa, cikgu bentanglah dengan panitia masing-masing supaya intervensi langkah-langkah yang cikgu orang lain pun boleh guna. Okey. Ini ialah fasa untuk mengenal pasti isu. Okey. Cikgu boleh isu tu berkaitan dengan subjek apa, mata pelajaran apa, adakah isu tu berkaitan dengan murid ataupun dengan pengkaji dengan isu tu melibatkan saya sendiri. Saya masa saya mengajar dulu, saya tak menggunakan bahan-bahan yang hands on, saya tak gunakan unsur didik hibur. Itu ada isu lah. Dan juga isu persekitaran, contohnya kelas yang tidak kondusif, ada juga kelas yang di hujung bangunan ataupun berdekatan dengan sibuk dengan jalan raya, bunyi bising, kelas tu tiada bahan sokongan PDP. Itu adalah isu-isu yang cikgu boleh ambil untuk buat kajian tindakan. Kalau dalam mata pelajaran, contohnya matematik, dalam yang murid suka faham, susah sangat nak mengajar topik ni. Dan murid duduk 3 orang je saja faham. Okey, topik apa? Kenapa dia sukar kuasai? Untuk pelan dan dongakkan ke, okey, sukar sangat murid nak melukis, tak pandai nak melukis, susah. Sukar untuk diterangkan. Apa sukar diterangkan? Jadi cikgu fikirlah isu-isu yang ada ni melibatkan murid. Okey, murid, sikap dia. Mungkin sebelum ini cikgu murid ni kalau masuk kelas saya je mengantuk. Kalau masuk kelas orang suka, happy. Jadi apa kita kena pasti isu-isu yang terlibat murid kita ni. Mungkin kemahirannya berbeza-beza atau penguasaannya, mungkin murid cemerlang lain, murid yang sederhana lain, murid yang lemah yang lain. Mungkin murid ada yang ada mengalami ingatan, kan, daya ingatan dia hari tu je. Esok dia dah lupa dah. Dia cakap pendek saja. Dan penulisan, mungkin cikgu boleh tengok latihan murid, okey, langkah pengiraan dia tak faham kat mana. Jadi tentukan yang mana yang paling kritikal. Isu yang paling kritikal itulah yang cikgu cuba buat kajian tindakan. Semasa merancang tu, merancang plan intervensi kan, kita nak buat program apa, cikgu kena fokus kepada masalah yang ingin diatasi. Contohnya murid saya tak faham untuk, jadi saya kena, itulah fokus masalah saya. Bagaimana saya nak memahamkan murid dapat membunda nombor sekian-sekian. Okay. Tentukan tindakan apa nak buat. Dengan menggunakan teknik basikal bukit lah. Okay, saya nak guna teknik pembaris lah. Saya nak guna teknik orang miskin, orang kaya lah. Itu. Nama yang tentukan objektif kajian dulu. Tentukan objektif kajian. Contohnya objektif kajian lah, murid dapat membunda nombor sekian. Okey. Lepas kita objektif kajian tu, tentukan tindakan. Tindakan tu saya dah bagi tahu tadi, senaraikan intervensi yang kita nak buat. Lepas tu kita buat penilaian. Penilaian tu cikgu bagi latihan, okey, analisis dokumen, cikgu boleh buat analisis dokumen. Bagi latihan, tengok, analisiskan jalan kerja murid tu. Apa yang murid yang salah, tak faham kat. Dan yang penting sekali, nama intervensi kita tu berilah nama yang catchy sikit, yang menarik. Contohnya inovasi I2K, I Robot K. Lepas tu
adventure games. Okey, bagi yang nama-nama yang gah sikit lah, yang catchy supaya dapat menarik minat pembaca untuk membaca kajian cikgu nanti. Intervensi juga, okey, intervensi tadi perlu mengambil kira permasalahan isu guru tadi, mata pelajaran tadi, isu murid tadi dan juga isu di alam yang sekarang kita lah. Okey. Intervensi, intervensi tu ataupun cikgu nama lain dia inovasi lah yang cikgu. Okey, ataupun kalau tak ada inovasi ni sebesarnya bahan yang maujud, dia boleh juga dalam bentuk peta minda cikgu nak buat ataupun dalam bentuk teknik yang baru. Contohnya sifir di jari kan, orang dah buat, mungkin cikgu buat teknik yang lain. Itu intervensi juga. Okey, nama yang catchy, ukur. Biarlah intervensi untuk kita ukur keberkesanan dia. Okey, mempunyai ciri-ciri inovasi. Daripada idea yang lama kita perbaharui sesuai dengan masalah isu yang kita nak kaji tu. Okay. Mengandungi ciri aktiviti yang selari dengan objektif kajian. Penyelidik dan sasaran terlibat secara aktif. Maksudnya yang menggunakan intervensi saya dengan murid tu mesti ada repo yang baik lah. Okay. Kemudian tersusun dan jelas. Cikgu ada step by step. Kalau boleh intervensi tu cikgu buat susah sangat, cikgu buat user manual lah. Step by step macam mana kita nak gunakan intervensi ataupun inovasi yang cikgu buat tu. Kemudian cikgu ambil gambar, videokan aktiviti tersebut lah. Supaya kita nanti orang nak tunjuk bukti, kita ada bahan. Kita nak buat kajian nanti, lampiran. Semasa melaksanakan intervensi, semasa kita nak buat, nak sanakan dengan murid-murid kita tu, apa yang kita perlu buat? Laksanakan tindakan satu persatu seperti yang dirancang. Banyak intervensi kita dah ada 2, ada 3, buat yang pertama dulu. Lepas yang tu dah buat, dah analisa data, kemudian buat pula intervensi yang kedua. Perhatikan tindak balas sasaran. Perhatikan masa kita buat tu, kita buat pemerhatian. Tengok budak ni. Sebelum ni dia macam mengantuk je dalam kelas dia. Selalu macam tidur je dalam kelas dia. Lepas tu tengok tindak balas selepas cikgu bagi intervensi tu. Adakah seperti yang dijangkakan ataupun masih tidur juga? Kalau masih tidur juga, buatlah golongan lagi, fikirkan satu intervensi yang lain. Buat penambahbaikan berdasarkan hasil refleksi yang cikgu buat selepas cikgu menggunakan tersebut. Yang ni penting cikgu ya, catat dan rekod. Bukti intervensi tu berkesan ialah subjek mungkin minat murid tu masuk kelas saya ternanti-nanti, suka sangat, sukanya matematik, dulu susah. Kita tengok juga perubahan tingkah laku sikap subjek tu, lebih baik, menunjukkan tanda-tanda macam motivasi nak belajar matematik tu, minat. Seterusnya kemahiran subjek juga meningkat. Kita tengok prestasi murid daripada tak pandai, pandai menambah, daripada tak pandai nak lukis pelan atas kan, bawah kan. Jadi dia boleh tengok, dia boleh melukis dengan baik. Jadi cikgu kena rekod, ambil gambar dan buktikan. Semak. Semak balik. Semak tu maksudnya kita buat refleksi sebalik lah apa yang kita buat tadi kan. Mereflect tu maksudnya kita muhasabah bagi melihat kekuatan dan kelemahan PDP kita yang kita buat tiap hari kan. Semasa mereflect tu, lepas tu kita buatlah tinjauan awal tu untuk kita kumpul maklumat. Murid ni tak faham mana. Kat sini isu dia, masalahnya kat sini. Masalahnya dia tak dapat membayangkan apa yang konsep tersebut. Itu masalah dia. Kemudian kita merancang tindakan intervensi bagi mengatasi masalah yang dihadapi ataupun yang kita fokuskan. Lepas tu bertindak, melaksanakan tindakan bagi mengatasi masalah yang menjadi fokus. Dan last sekali ialah memerhati. Mengumpul data, dan kita uji adakah intervensi kita buat tadi berkesan ataupun tidak. Kemudian kita reflect balik sampailah bergelung-gelung. Tadi saya dah cerita tentang apa itu kajian tindakan. Sekarang saya nak cerita bagaimana kita format penulisan kajian. Ini penting juga cikgu ya. Sebab kadang-kadang kalau kita tulis saja, kalau kita tak ikut format dia macam tersasar jauh lah. Penulisan tu yang pertama tiada format khusus. Tapi untuk Kementerian Pelajaran Malaysia, EPRD bahagian perancangan dan dasar tu sebenarnya mereka dah keluar dah manual untuk
penulisan kajian tindakan tu. Cikgu boleh follow yang tu. Tapi kalau cikgu nak pergi contohnya untuk penganjuran ke peringkat yang lain, mungkin formatnya berbeza. Ikut penganjur lah. Yang kedua ialah cenderung kepada pendekatan kualitatif. Okey, kajian tindakan ni kebanyakannya kita bercerita, kita bertemu bual, tapi boleh juga kuantitatif, melibatkan kita menyelidik, buat analisa data untuk borang soal selidik tu. Tapi kita lebih banyak kepada penceritaan. Okey, perlu sistematik, jelas dan mesra pengguna. Maksudnya sistematik tu maksudnya adalah step-step dia. Apa yang pertama kita buat, kedua kita buat dan ketiga kita buat. Ialah masa kita nak menulis tu, cikgu gunalah bahasa yang mudah, bahasa santai yang kita guna setiap hari tu. Okay, font pun terpulang, biasanya kita guna Arial dan Times New Roman. Size pun terpulang juga, kadang-kadang yang standardnya 12 lah, ada juga yang guna 11. Tengok format diberikan oleh penganjur. Tapi kalau kita nak buat dalam panitia kita, gunalah yang ini, Arial, Times Roman atau size font 12. Ini ialah contoh tajuk-tajuk yang perlu cikgu tulis dalam laporan kajian tindakan. Pertama, tajuk. Yang kedua, penghargaan. Abstrak. Lepas tu ada kandungan. Kandungan tu cikgu cerita 9 bab. Ada refleksi amalan yang lalu. Tadi saya dah cerita. Lepas ni saya ada fokus kajian. Kajian tu cikgu tu berfokus kepada siapa? Kepada mata pelajaran apa? Kemahiran apa? Objektif kajian. Objektif kajian ada 2. Umum, khusus. Kumpulan sasaran yang terlibat dalam kajian kita ni siapa? Tinjauan awal yang kita buat sebelum ni. Kita temu bual, kita nak kena pasti isu-isu murid tu. Itu kita ceritakan situ. Pelaksanaan program intervensi ataupun pelaksanaan program inovasi yang cikgu buat, cikgu nyatakan apa yang cikgu buat. Penilaian ni bermaksud nilailah keberkesanan intervensi yang kita buat tu. Kemudian kita buat refleksi kajian. Rumusan, setelah saya buat ni apa yang kita dapat. Okay. Dan yang cadangan kajian untuk kita buat kajian untuk seterusnya. Okay. Mungkin kita menggunakan kaedah yang lain pula. Dan dalam juga format tu cikgu kena letaklah rujukan. Rujukan tu contohnya macam mana? Kalau kita buat tesis dulu kan, ada kita baca literature review daripada orang-orang yang luar tu, cikgu kodekanlah buku dia, tajuk dia apa. Nanti saya cerita pasal rujukan tu. Dan lampiran ni cikgu kena letakkan bukti-bukti, ada gambar-gambar, kalau ada jadual-jadual, cikgu letaklah kat situ. Kalau ada borang soal selidik murid-murid pun cikgu lampirkan kat situ. Okey. Kalau ada analisis dokumen, latihan pra dan post test kan, cikgu lampirkan di situlah juga. Okey. Seterusnya ialah tajuk. Okey. Tajuk ni mesti hala tuju dia adalah berkaitan dengan fokus kajian kita tu lah. Isu yang kita nak buat. Contohnya lepas ni saya nak hala tuju saya, bagaimana saya nak meningkatkan kemahiran murid ni untuk menguasai konsep isi padu, kubus dan kuboid. Okay, sebelum ni saya ajar menggunakan rumus je. Lebar kali tinggi. Masuk kelas, semua kelas saya ajar, okey, hafal panjang, darat tinggi, darat lebar, darat tinggi. Tapi konsep sebenarnya murid tak faham. Jadi hala tuju saya untuk meningkatkan kemahiran konsep murid dalam isi padu, kubus dan kuboid. Kumpulan sasaran. Ada juga dalam tajuk tu kita tulislah kumpulan sasaran untuk siapa kita buat kajian ni. Program intervensi ataupun nama inovasi yang cikgu tulis berbunyi positif. Tak bolehlah cikgu tulis melemahkan murid. Kita sepatutnya tulis benda-benda yang positif lah tajuk kita supaya orang nak baca kan, dapat meningkatkan, memperkasakan, memperkayakan. Itulah kita nak tengok yang positif. Okey, tajuk kajian juga 12 hingga 18 patah perkataan. Kalau cikgu nak buat panjang sangat tu macam tak baguslah untuk juri kalau cikgu masuk pertandingan kan. Okey. Dia ringkas dan padat. Ni contoh dua saya buat contoh tajuk. Cikgu boleh buat tajuk yang pertama tu ni, meningkatkan unsur positif kan, berbunyi positif. Kemahiran, hala tuju kita apa? Fokus kita ialah penguasaan konsep isi padu, kubus dan kubus. Dalam kalangan murid tahun 5. Tahun 5 itu adalah kumpulan sasaran kita. Okey, menggunakan inovasi I2K. I2K itulah program intervensi yang kita nak jalankan.
Ini kalau itu contoh tajuk yang pertama. Cikgu boleh juga olah tajuknya berbunyi macam tu. Cikgu nak highlightkan inovasi dulu. Inovasi I2K, kemahiran penguasaan konsep isi padu kubus dan kuboid dalam kalangan murid tahun 5. Okay. Cikgu boleh pilih nak buat yang atas pun boleh, nak buat yang bawah pun boleh. Tapi kena syaratnya kena ada lah ala tuju dia apa yang fokus yang kita nak selesaikan isu tu, ada nama intervensi, ada kumpulan sasaran kita, ada unsur yang positif. Okay. Seterusnya penghargaan. Okay, penghargaan ni macam biasalah cikgu tulis lah. Dia tak ada form penghargaan. Macam kalau kita belajar di universiti kan buat tesis, penghargaan kita tulislah terima kasih kepada guru besar, kepada panitia kerana membenarkan saya membuat kajian bersama murid-murid. Terima kasih juga kepada ibu bapa murid. Cikgu tulislah penghargaan tu. Dia tak ada format yang tertentu. Okay, seterusnya lah abstract. Yang ni penting. Abstract ni penting sebab sebelum orang nak baca report kita tu, dia akan tengok abstract cikgu dulu. Okay, apa itu abstract ya? Abstract ni ada isu. Cikgu menulis secara ringkas dan padat tentang isu yang cikgu nak kaji. Adanya kumpulan sasaran. Abstract tu ada fokus kajian kita. Ada tinjauan awal yang cikgu guna instrumen apa. Intervensi yang cikgu jalankan tu bagaimana. Kesan dia. Hasil intervensi pada tu cikgu nyatakan dalam abstract. Dan juga mungkin cikgu boleh buat rumusan ataupun cadangan untuk kajian yang seterusnya. Okay, dalam satu perenggan saja. Tak boleh sampai dua perenggan. Biasa abstract kita buat satu perenggan saja. Tidak melebihi satu muka surat. Cikgu nak buat 2-3 muka surat. Jadi satu muka surat saja. Single spacing. Biasanya kalau saya buat laporan pun tengok-tengok kajian tindakan orang lain pun dia single spacing lah. 10 hingga 30 patah perkataan. Font dia Arial, Times New Roman, size dia 9, 10, 11. Depends kepada penganjur lah. Kalau cikgu kita buat je lah size 9, 10 ataupun 12. Okey, ini contoh abstract ya. Kajian ini bertujuan meningkatkan isu kita apa? Isu dia adalah penguasaan konsep isi padu kubus dan kuboid. Fokus kita nak penguasaan konsep tu secara apa? Mungkin secara kolaboratif, melakukan aktiviti penerokaan. Intervensi dia apa? Intervensi dia kita nak, sebelum ni saya tak buat aktiviti hands on, jadi saya nyatakan saya nak buat aktiviti menggunakan inovasi apa? Itu intervensi, inovasi I2K. Okey, seterusnya adalah kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran murid tahun 5 kan? Okey. Murid tahun 5, cikgu nyatakan juga 9 orang murid tahun 5 dari sekolah mana-mana. Okey. Lepas tu cikgu buat tinjauan awal. Cikgu nyatakan tinjauan awal. Itu instrumen kajian apa? Cikgu mungkin buat temu bual awal dengan murid. Cikgu buat pemerhatian, cikgu analisa dokumen ataupun latihan jalan kira murid, ataupun cikgu bagi kepada murid. Itu ialah hasil tinjauan awal. Lepas tu cikgu nyatakan juga hasil intervensi. Selepas cikgu buat menggunakan inovasi itu, cerita. Mungkin selepas daripada murid menggunakan intervensi ini, murid dapat menyelesaikan masalah isi padu kubus buat dengan lebih baik. Murid juga dapat membuat langkah demi langkah pengiraan, mengira isi padu kubus dengan kuboid dengan baik. Murid juga dapat menggambarkan bagaimana konsep isi padu kubus dan kuboid itu, iaitu memenuhi ruang dalam bentuk itu kan. And then cikgu urusan, murid-murid didapat seronok dan bermotivasi yang tinggi sepanjang sesi pengajaran, itu melalui pemerhatian cikgu lah. Dan biasanya ada kata kunci. Cikgu boleh letaklah kata kunci. Biasanya ada 5. Jangan letak panjang sangat. Cikgu inovasi I2K, isi padu kubus kuboid dan PAK20. Nak highlightkan dalam kajian kita tu. Tak perlu tulis sampai 10. Bolehlah 5. Okey. Seterusnya ialah kita nak buka kalau soalan terus ke ataupun cikgu nak habiskan dulu macam mana? Saya tak baca. Saya rasa saya habiskan dulu, lepas tu kumpul soalan tu boleh? Boleh. Okey. Cikgu tengok dulu, lepas tu cikgu
soalan-soalan lepas ni cikgu kumpulkan, saya jawablah. Okey, pertama ialah refleksi amalan yang lepas lah. Saya akan cerita yang ni. Okey, refleksi amalan yang lalu, cikgu tulis dalam beberapa perenggan, iaitu isu-isu tentang yang menyentuh tentang apa yang cikgu rasa sebelum ini. Sebelum saya buat intervensi tu, apa yang cikgu rasa dalam PDP cikgu, apakah yang perlu saya perbaiki, sikap ataupun tingkah laku murid sebelum ni macam mana, fokus kepada isu harian. Kalau saya tak buat masalah, tak selesaikan masalah ni, sampai bila lah murid tak faham dengan konsep ini. Okey, dalam nak menulis penulisan lalu tu, cikgu guna kata ganti diri lah. Biasanya saya tulis saya je, saya pengkaji, tu kuranglah pengkaji. Tapi boleh juga nak tulis pengkaji. Kalau penyelidik tu tak sesuai, bukan menyelidik kan. Okey, kalau cikgu buat berdua, cikgu tulislah kami, kami boleh juga. Okey, cikgu boleh juga sentuh tentang prestasi. Sebelum ni prestasi murid saya dapat E. Okey, mungkin selepas saya menjalankan ni, saya ingin bawa perubahan murid kepada grade dapat lulus ke D ke. Okey, macam itulah. Kaedah PDP, mungkin cikgu relate dengan kaedah PDP sebelum ini. Tiadanya unsur-unsur didik hibur dalam PDP saya, jadi mungkin bosan. Mungkin tiadanya unsur-unsur penggunaan unsur ICT, ataupun mungkin tiadanya unsur-unsur permainan gamifikasi dalam kaedah saya. Jadi cikgu cerita kat situ. Dan cikgu boleh letak juga faktor-faktor persitaran dan faktor-faktor lain lah. Okey. Yang kedua ialah fokus kajian. Fokus kajian ni kita nak cerita pasal, nak kaji tentang apa sebenarnya. Okey, fokus kajian, cikgu kena tahu apa yang dilakukan. Oh, saya nak mengatasi masalah murid, bagaimana untuk menguasai konsep isi padu kubus dan kubot. Ataupun bagaimana murid-murid dapat koordinat, menentukan koordinat dengan lebih dengan adanya unsur gamifikasi. Apa yang hendak diubah? Okay, sikap murid, mungkin prestasi kita ubah daripada E kepada D, daripada E kepada C, macam itulah. Okay, punca masalah ruang lingkup kuasa guru. Maksudnya fokus kita dengan PDP kita lah. Janganlah cikgu cerita pasal luar-luar unsur-unsur yang berkaitan dengan luaran pula. Okey. Kisah dia punca dia dengan ruang kerja kita je. Okay, isu masalah yang lebih kecil, cikgu jangan fokuskan nak buat kajian dia tindakan ni nak melahirkan murid A matematik, subjek A matematik. Susah tu. Sebab dalam matematik kita ada banyak kemahiran. Cikgu ambil kemahiran yang kecil saja. Kemahiran membunda, kemahiran untuk melukis. Itu saja. Tak perlu cikgu ambil isu-isu. Okey, tindakan penyelesaian segera. Okey, kalau saya tak buat ni, apa akan jadi? Jadi tindakan tu cikgu senaraikan. Perlu juga murid, kalau murid tak buat mengatasi masalah kemahiran ini, mungkin dalam peperiksaan nanti murid tak dapat jawab soalan yang banyak untuk soalan ni. Okey, data yang dikutip dengan mudah. Itu kita kena hubungan repo dengan murid kita kan. Okey, janganlah ambil murid yang selalu tak hadir sekolah kan. Okey, jadi murid yang hadir sekolah atau murid yang ada di dalam kelas kita, janganlah kita ambil kelas orang lain, susah sikit. Sebab kita dah ada murid-murid kita sendiri kan. Tapi kalau cikgu nak gunakan murid orang lain, pastikan cikgu ada berkolaborasi dengan cikgu tersebut lah. Okay, penting, kenapa fokus tu cikgu, kenapa cikgu nak selesaikan isu tu? Penting kepada murid, penting kepada guru dan prestasi sekolah. Okay. Kriteria untuk menentukan fokus kajian. Okay, yang pertama, masalah yang paling kritikal yang segera untuk kita tangani. Okay. Kesan jangka masa yang pendek, jika masalah tu, isu tu murid tak dapat kuasai. Jadi cikgu kena fikirlah. Kesan jangka panjang jika masalah tidak segera ditangani, dan juga tindakan intervensi yang akan dibuat. Cikgu senaraikan tindakan dia. Okay, seterusnya ialah objektif kajian. Cikgu kena tetapkan objektif dia supaya kajian tindakan kita ni tidak tersasar lah. Okay, dia ada dua sebenarnya, objektif umum dan juga objektif yang khusus. Okay. Kalau cikgu nak tulis dua-dua pun boleh dalam laporan. Kalau cikgu nak tulis hanya objektif khusus, okay, apa beza umum dan khusus ni? Kalau umum tu, objektif tu mesti selari dengan tajuk kajian lah, iaitu ada hala tuju, sasaran dan
sampel kita, murid kita, intervensi yang kita nak jalankan. Nyatakan juga harapan pekaji sekiranya intervensi yang kita buat tu berjaya. Okey, buat dalam satu perenggan, sekurang-kurangnya 3 ayat. Pendek je. Kalau yang khusus mempunyai hala tuju yang spesifik. Contohnya murid dapat membundar nombor dengan teknik basikal bukit. Okey, catatkan sasaran dia apa. Mempunyai tanda aras. Tanda aras ni maksudnya kita setkanlah mungkin dalam 80% murid menguasai boleh membundar nombor menggunakan teknik sekian. Okay. Seterusnya adalah mesti ada kumpulan sasaran yang kita nak selesaikan masalah isu murid tadilah. Okey. Kumpulan yang kita nak kaji. Ada bilangan murid, nak ambil berapa? Nak ambil 5. Kalau cikgu ada rasa murid dalam kelas cikgu tu 3 saja yang bermasalah, cikgu ambillah bilangan murid tu 3 orang saja. Okey, cikgu kena pasti jantina berapa lelaki, berapa perempuan. Bilangan murid yang dikaji. Okey, data maklumat, sampel kajian, sikap. Okey, kita kena pasti kita nak selesaikan isu murid tak mempunyai. Jadi kita tahulah terhadap tu tingkah laku dia, minat murid ni macam mana, pengetahuan dia, adakah penguasaan dia berada pada taraf aras rendah ke aras tinggi, dan kemahiran dalam membunda isu tu tersebut agak lemah. Jadi kita ambil inilah contoh-contoh kumpulan kita. Okey, contoh saya tulis dalam laporan saya. Kajian ini melibatkan 9 orang murid tahun 5 dari Sekolah Kebangsaan Raja Bahar, Kota Baru, Kelantan. Murid ini ialah murid dari kelas yang merupakan kelas kedua. Cikgu tentukanlah kelas cemerlang ke kelas yang lemah ke dalam tahun 5. 4 orang murid lelaki dan 5 orang murid perempuan dipilih pencapaian mereka dalam ujian rintis yang menunjukkan tahap penguasaan konsep isi padu kubus dan kubot ni yang sangat lemah. Kita dah kena pasti dah apa isu dia. Okey? Kumpulan sasaran dia. Okay. Seterusnya, topik yang kelima, kandungan yang kelima ialah tinjauan awal. Okey. Dalam ini cikgu tulis bagaimana data yang cikgu kutip. Cikgu guna instrumen apa? Bagaimana data dianalisis dan bentangkan hasil analisis. Okay, mungkin cikgu kira purata murid minat terhadap yang ini, kita tengok juga perubahan sikap dia. Cikgu boleh sediakan soal selidik. Satu subjek, mungkin cikgu pergi temu bual dia, tanya dia, kenapa awak selalu tidur dalam kelas saya, kelas lain orang tak tidur? Mungkin dia ceritalah, saya tak minat matematik, tak ada permainan, cikgu jangan mengajar kat depan chalk and talk saja, saya bosan lah. Mungkin kita dapat kena pasti, itulah tinjauan awal kita. Okey. Video amalan tingkah laku subjek, kita buat pemerhatian semasa murid dalam kelas tu. Okey. Paparan data frekuensi peratus, semakkan dokumen. Semakkan dokumen ni maksudnya latihan, buku latihan murid tu boleh jadikan dokumen juga, kita semak. Okey. Ikut susunan objektif khusus yang kita dah tetap. Okey. Itu ialah tinjauan awal. Ini contohlah. Saya dah buat analisa tinjauan awal. Saya buat latihan bertulis. Dokumen lah ni, analisis dokumen. Pertama, silap tulis ni, isi padu kubus. Saya bagi soalan berkenaan isi padu kubus. Okey, X ni maksudnya murid tidak dapat jawab soalan tu. Yang right ni, murid dapat. Okey. Murid ni cikgu jangan tulis nama Cikgu tulis M1, murid 1, M2, M3. Sebab nama murid tu rahsia cikgu. Okey, yang ni saya guna temu bual. Untuk instrumen temu bual tu cikgu kena buatlah soalan-soalan yang berstruktur tu. Okey, apa yang nak tanya, mula-mula nak tanya. Okey, kebanyakan murid saya tanya pasal konsep lah, apa itu isi padu kubus kubut, murid tak dapat nak jawab. Okey, ini ialah tinjauan awal saya. Okey, seterusnya ialah lepas kita tinjauan awal terhadap isu tu, kita dah dapat dah, maksudnya murid tak dapat buat ni kenapa, dan kita laksanakan program intervensi. Okey, nama program mesti catchy, ikutlah cikgu nak buat apa nama program dia. The reason behind the name tu, kenapa cikgu pilih I2K. Okey, I2K tu isi padu kubus kuboid. Kenapa cikgu pilih buat I robot K? Okey, maksudnya inovasi robot mengesan koordinat. Okey, mungkin berkait model peraturan, model ataupun modul yang kita nak buat tu lah. Okey, pastikan program intervensi mengandungi beberapa siri aktiviti. Okey.
Perincikan setiap aktiviti, perlu memberi supaya perlu numbering. Numbering maksudnya kita buatlah aktiviti nombor 1 apa stepnya 21, 23 gitulah. Perlu numbering supaya nampak aktiviti tersusun. Okay, tonjolkan inovasi. Okay. Kenapa saya menang yang pendidikan tu? Disebabkan intervensi saya tu, inovasi saya tu merupakan idea yang baharu. Jadi apabila inovasi kita tu mempunyai impak yang tinggi, kajian tindakan kita pun jadi berimpak tinggi juga. Okay, selepas setiap aktiviti, rumuskan hasil permatian dia. Okay, selepas daripada guna, kita buat jalankan aktiviti tu. Contohnya murid tak faham sifir, jadi kita buatlah buku poket sifir. Setiap murid ada. Okay, tengok apakah kesan dia selepas itu. Seterusnya penilaian. Kita nak tengok keberkesanan intervensi yang kita buat tu. Okay. Penilaian. Okay, bagaimana dikutip? Cikgu cerita juga pasal instrumen kat sini. Mungkin cikgu cerita pasal kualitatif, iaitu selepas daripada saya jalan menggunakan inovasi tersebut ataupun apa-apa intervensi, cikgu buatlah satu lagi soal selidik, tanya balik selepas awak guna inovasi yang cikgu ajar tadi, yang intervensi hands on yang cikgu buat tadi, apa perasaan dia? Cuba temu bual dengan murid-murid tersebut, kutip data tu. Okey, analisis. Okey, cikgu nak buat secara graf, cikgu nak buat secara ada graf kan? Graf catatan, cikgu nak buat catapai ke. Okey. Persembahan data tu dalam jadual, graf, penceritaan. Okey. Susun mengikut objektif khusus yang kita objektif khusus mungkin nyatakan susun. Buat perbandingan dengan dapatan tinjauan awal. Okey, hasil daripada selepas penggunaan intervensi kita dengan tinjauan awal. Mungkin kita boleh buat soal selidik tadi kan. Mungkin yang temu bual tadi, mungkin yang pertama murid rasa dia tak minat. Okey, lepas dari situ kita dapatan bahawa saya minatlah cikgu dengan cikgu guna bahan-bahan macam ni, ataupun kita boleh buat pre and post test. Okey, pre mungkin markahnya dapat 5/10 ataupun lepas kita buat intervensi tu sebulan ataupun selepas tu kita bagi lagi soalan yang sama post test. Murid dah boleh jawab soalan tu, mungkin markahnya dapat 8/10 ke 9/10, 10/10 ke. And then kita rumuskan sama ada objektif khusus sebaliknya. Kita kait juga dengan objektif yang kita sasarkan tadi. Okey, nota ya. Data penilaian adalah data semasa selepas program intervensi yang dibuat. Okey, penilaian awal lah, data penilaian awal tu Okey, manakala data penilaian tu maksudnya bukan. Data penilaian tu maksudnya data yang sebelum buat intervensi. Okey. Kalau data tinjauan awal tu data yang sebelum kita buat intervensi tu. Kita tak perkenalkan lagi program-program kita. Jadi itu dipanggil data tinjauan awal. Seterusnya ialah yang ke-8, refleksi kajian. Okey, refleksi kajian. Tulislah tentang apa? Kekuatan dan kelemahan program intervensi secara keseluruhannya, secara umum. Okay. Mungkin selepas menggunakan menjalankan beberapa intervensi, saya melihat perubahan sikap laku murid terhadap apa-apa, prestasi murid, jalan kerja murid, masalah itu pun dah bertambah baik secara sistematik. Cikgu cerita kat situ. Pencapaian objektif umum. Okey, objektif cikgu tu tadi cikgu tetapkan tercapai ke ataupun tidak. Okey, seterusnya perubahan pencapaian. Okey, daripada murid tak pandai, tak pandai, daripada adalah perubahan dia semakin kemahiran tu semakin pandai. Minat, tengok minat dia. Sikap dan tingkah laku murid keseluruhan, cerita juga tentang perubahan sinilah, perubahan murid tu di refleksi kajian. Kemudian impak kajian terhadap pengkaji dan murid. Okey, apa kesannya? Okey, cikgu ceritalah. Okey, selepas daripada buat program ini, saya dapati murid-murid senang nak faham konsep ini. Jadi saya tak ada lagi masalah menyediakan bahan-bahan ini sebab saya dah buat dah. Ceritalah pasal tu. Okey. Murid-murid juga bila jumpa soalan berkaitan dengan
mengira kubus formula isi padu kubus dan kuboid, mereka dapat mengingat dengan lebih lama lah. Maksudnya konsep tu. Cikgu ceritakan kat situ. Dan last sekali ialah cadangan kajian seterusnya. Sebab kan kita tahu bahawa tadi saya dah bagi tahu tadi kita ada gelung kan, gelungan tu. Met target dengan kemis tu refleksi kajian tindakan ni dia ada gelung pertama, gelung kedua dan gelung ketiga. Jadi cikgu dengan kajian yang seterusnya. Okey, cikgu tulis apa? Gap atau jurang dalam kajian tu. Mungkin cikgu ceritalah mungkin tak sesuai ke, cikgu cikgu cerita je faktor yang tak sesuai. Jadi cikgu pilihlah mungkin selepas ini saya buat kajian ini dengan murid yang lain pula. Okey. Untuk melaksanakan kajian yang seterusnya. Okey. Mungkin gelung yang pertama atau gelung yang kedua ni saya guna intervensi je. Mungkin cerita pula cikgu cerita. Okey, mungkin lepas ni menggunakan teknologi robotik dalam topik ini agar murid nak buat kajian lah, agar murid lebih faham konsep tu. Nyatakan intervensi yang seterusnya kalau cikgu ada idea lah, ataupun cikgu boleh juga mungkin kajian ini akan di sekolah-sekolah lain ataupun di sekolah yang berhampiran dengan murid-murid yang berbeza, boleh cikgu nyatakan cadangan kajian seterusnya. Okey, yang sekali itu rujukan. Okey, rujukan tu kalau kita buat literature review kan, kita baca-baca kajian tindakan yang orang dah buat, artikel-artikel tu letaklah senarai rujukan. Kalau ada 10, cikgu senaraikan 10. Mengikut gaya APA tu kan. Okey, American Psychological Association. Buat tesis dulu kan, masa kat U ke ada buat tesis, ada format tu. Kalau cikgu tak tahu, cikgu Google saja format APA tu. Dan last sekali cikgu nyatakan sebagai bukti lah yang kita buat. Cikgu videokan, cikgu gambarkan. Kalau ada temu bual audio tu, cikgu rekam suara dia. Soal sidik, yang borang-borang soal sidik tu cikgu lampirkan juga. Kalau ada set protokol borang-borang untuk tu kan, kita dah buat struktur tu, nak tanya apa dulu, nak tanya apa, cikgu letakkan kat situ. Borang senarai semak pemerhatian, senarai semak dokumen, borang apa lagi, latihan-latihan yang cikgu buat, soalan pra dan post, cikgu boleh letak dekat lampiran tu. Dan last sekali, selepas kita dah buat laporan, dah semua kan, cikgu kena buatlah pembentangan kajian tindakan tu. Bentanglah bersama dengan jadi cikgu jadikan sebagai PLC lah kat situ. Pertama, cikgu highlightkan masalah dengan jelas. Isu nak tackle tu kan. Seterusnya, fokus kajian dengan jelas. Nyatakan fokus kajian cikgu. Menyatakan objektif kajian semasa cikgu bentang tu. Bentang hasil tinjauan, gunalah raja, gunalah jadual. Seterusnya ialah bentang intervensi. Namakan intervensi cikgu. Senaraikan cerita supaya cikgu-cikgu lain boleh nak buat jugalah. Nak cuba intervensi yang cikgu buat tu kepada murid-murid. Tunjuk visual, gambar lah. Kalau ada gambar, bukti-bukti gambar budak tengah buat aktiviti tersebut. Videokan, masa aktiviti dijalankan. Dan cikgu boleh tunjukkan masa cikgu bentang tu, inilah alat-alat atau bahan-bahan inovasi saya gunakan atau benda majuk yang saya untuk memudahkan murid saya membundarkan sesuatu nombor, melukis pelan, menyelesaikan masalah ketersamaan. Seterusnya cikgu bentang hasil penilaian. Keberkesanan dia lah cikgu cerita. Contohnya cerita penilaian, cerita secara analisis deskriptif kan, cikgu kata dalam bentuk peratus boleh juga. 90% berdasarkan borang soal sidik item 3 ini murid bersetuju bahawa inovasi yang saya buat, intervensi yang ini dapat memberi kefahaman yang lebih jelas tentang konsep isi padu kubus dan kuboid. Cikgu berikan hasil dia. Dan last sekali cikgu nyatakan kesimpulan, ialah cikgu buat refleksi lah keseluruhan daripada apa yang cikgu telah.
Okey, saya rasa setakat tu je. Setakat ini saja pembentangan saya tentang kajian tindakan. Kalau ada apa-apa, cikgu nak tanya persoalan, cikgu boleh nyatakanlah. Saya serahkan kepada moderator, boleh? Boleh. So cikgu-cikgu ada soalan tak? Sebab tadi saya nampak macam ada beberapa soalan tu keluar tapi bila tengok dekat chat box tu hilang Ada tak? pula. Tak ada pula. Tak apa, bolehlah. Siapa nak ada pertanyaan soalan tu boleh type ataupun buka angkat tangan tu. Cikgu Saiful, Ya, saya. time frame yang paling logik lah untuk satu kajian ni. Time frame Contohnya dia. sebulan ke? Oh, dia pada intervensi yang kita nak buat. Kalau intervensi kita nak buat tu banyak, mesti dia memakan masa lah. Okey, kalau kita nak buat satu saja intervensi tu, lepas tu kita tengoklah cuti ke tak, okey banyak cuti tak bulan tu. Dia tak ada time frame yang betul-betul spesifik lah. Dan kalau Cikgu Saiful, saya nak tanya. Ya, boleh. Biasanya kan kalau kita nak hantar untuk pembentangan, dia kata hantar dulu abstrak. Sekarang ni kita start dengan tulis semua sekali laporan baru buat abstrak, ataupun buat abstrak dulu baru buat a whole penulisan. Mana satu sebenarnya? Saya rasa kita kena buat penulisan dulu. Kena buat sebab kita kena buat kajian dulu kan. Sebab dalam abstrak tu dah ada dah apa instrumen kita nak buat intervensi. Kita dah dapatan hasil daripada kita dah buat intervensi. Jadi kita kena buat semua. Abstrak tu sebenarnya ialah gambaran tentang keseluruhan kajian yang cikgu nak buat. Dia tak nak baca daripada apa kalau laporan tu dalam 20 muka surat, dia nak baca abstrak dulu. Tapi dalam memang kalau pertandingan dia nak hantar abstrak dulu kan. Sebab dia kan bahawa kita dah buat dah kajian tu. Mesti dah ada kajian, dah ada abstrak. Jadi abstrak jangan buat dulu, kita buat dulu kajian kita dulu dah sampai habis kitaran semua tu, barulah kita buat abstrak tu. Abstrak tu tujuannya ialah untuk orang faham. Okey, ada orang kan dia malas nak baca laporan panjang-panjang, jadi dia baca abstrak tu dulu. Okey. Rupanya ada dalam Q&A punya menu tu kan. Saya baru perasan. Okey, saya pun ada juga nak tanya. Kalau kita punya kumpulan sasaran tu kan, macam cikgu tadi nyatakan M1 sampai M9 kan, kita ada macam limit tak untuk minimum ataupun maksimum bilangan sasaran tu? Macam contohnya kalau cikgu buat 9 orang kan. Dia berdasarkan isu sebenarnya, isu kita. Kalau dalam murid tu, dalam kelas kita ada 30 orang. Okay. Dalam murid kita ada 30 orang. Tapi tak semua murid yang menghadapi isu untuk kemahiran yang tertentu. Jadi kita ambil murid-murid yang betul-betul yang tak faham tentang kemahiran tersebut. Jadi itulah sasaran kita. Kita mengajar 30 orang, tak semestinya kita ambil 30 orang. Itu maksud saya lah. Jadi dia tak ada limit lah, kena 10 orang ke atas. Dia tak ada. Sebab kajian tindakan ni berlaku di dalam kelas kita. Isu yang tu hanya murid tu saja yang ada masalah. Contoh saya ni murid yang tahun 5 ni ada 28 orang. Jadi saya tak ambil 28 orang tu. Saya ambil just betul-betul yang tidak menguasai. Bermasalah. Okey. So Cikgu Nurbaya, silakan. Okay, Assalamualaikum. Saya nak tanya, ada tak contoh-contoh instrumen ataupun soal selidik yang telah dapat kesahan yang boleh saya guna pakai sebagai
kesesuaian dalam kajian tindakan. Okey, cikgu matematik nak buat dalam Ya, subjek saya. matematik lah. Okey. Yes. Saya boleh tunjuk instrumen tu kalau boleh kalau cikgu pakai sahas, sebenarnya cikgu perlu dapatkan daripada pegawai yang lebih cemerlang lah kan. Contohnya daripada profesor ke doktor pensyarah. Tapi kalau macam setakat kajian tindakan yang kita nak buat di sekolah ni, tak perlulah macam betul-betul benda tu mengikut standard-standard yang betul-betul apa dia. Cikgu buat je. Nanti saya tunjuk contoh ya. Okey, saya slide show sekejap. Sebab cikgu jangan pening-pening cikgu. Nak buat macam apa tu, cikgu just buat santai-santai je. Okey. Punya sekejap ya. Okey, bukan yang ni. Saya tunjukkan contohlah soal sidik yang saya buat. Mana ni? Yang ni. Contoh ya, soal sidik yang saya buat. Okey, ni je soalan sidik yang saya buat. Okey, isu saya ialah penguasaan konsep. Nampak kan? Nampak tak saya slide ni? Nampak Saya tak? tunjuk. Okey. Contoh lain. Analisa item soalan sidik saya, item dia ada 7 saja. Ikutlah cikgu. Dia tak rigid ya. Soal sidik ni nak 10 ke nak 20. Saya ada masa, saya kekangan masa saya boleh buat sampai 7 je. Cikgu buatlah sampai 7. Cikgu ada banyak lagi idea nak apa? Nak tambah nak apa tu rumusan tu biar kesimpulan tu lebih banyak, cikgu buatlah item tu lebih banyak. Okey, sebab benda ni kajian tindakan ni cikgu jangan rasa-rasa macam menjadikan situ bebanan cikgu. Kita buat saja santai je yang kita rasa-rasa contohlah saya pun buat skala Likert ni setuju, tidak pasti, setuju. 3 je. Okey, kita pun bagi. Saya dapat membentukkan sisi panjang, lebar, tinggi pada kubus aku buat. Ada yang setuju? Taklah setuju. Maksudnya tak perlu kepada 5 skala Likert lah. Terpulang Kita jumpa kepada ya, saya guna yang ni lah apa tu laporan yang saya hantar kepada yang saya menang tu untuk peringkat kebangsaan. Saya buat 3 saja. Jadi maksudnya kajian tindakan ni tidak rigid. Ikut cikgu lah, cikgu nak buat setuju. Tapi kalau cikgu lah lebih daripada 5 skala Likert tu lagi baik. Sebab cikgu boleh apa tu membuat rumusan dengan lebih panjang. Pening-pening sebab saya sekolah rendah. Sekolah rendah ni sangat setuju, tidak sangat setuju, kurang pasti ni tidak sangat. Jadi mereka pun pening nak jawab. Kalau sekolah menengah tu okey, kita boleh bimbing dia. Kalau sekolah rendah tulis je lah setuju, tidak pasti, tidak setuju. Okey. Dia tak ada rigid. Kalau cikgu nak buat yang kajian konvensional tu barulah betul-betul kena tengok apa format dia. Okay. Ada lagi tak? Cikgu Saiful boleh tanya? Boleh. Wajib ke kita buat pre-post untuk kuantitatif? Lepas tu kita kena buat kualitatif macam kita buat soal selidik. Perlu dua-dua ke atau memadai kita buat soal selidik saja? Okay. Bagi saya kalau cikgu nak buat, baik cikgu buat dua-dua. Kualitatif dan kuantitatif. Kalau ada dua, baguslah. Apa tu maksudnya kita nak menilai keberkesanan intervensi yang kita jalan tu bagus. Kalau kita buat temu bual, contohnya kualitatif, saya nak buat temu bual saja. Bila saya buat temu bual saja, mungkinlah perasaan murid pada hari tu dia gembira sangat nak guna motivasi apa tu mengikuti kelas pun masa tu mood dia tengah happy. Dia pun bagilah jawapan yang bagus-bagus. Tapi kalau saya buat pre-test dengan post-test, ada kuantiti saya ataupun orang selidik tu, kita dapat analisa dokumen dia. Okey, ini jalan kerja murid tu. Oh, tak samalah dengan apa yang dia cakap tu. Jadi kalau saya suka guna keduanya untuk dapatkan apa data tu secara sah lah. Mungkin kalau kita membual ni terlampau subjektif, kita tak nampak murid tu apa tu
kemahiran isu yang kita nak kaji tu itu iaitu penguasaan konsep isi padu kubus dan kubot. Jadi cikgu boleh buat dua-dua. Cikgu Saiful, Ya. saya tertarik dengan istilah santai tadi sebab biasanya kita ni berdepan dengan tugas-tugas PDPC dan Cikgu Saiful sebut tadi perkataan santai untuk kita buat kajian tindakan. Jadi betul tak cara saya ni sekiranya saya buat kajian tindakan ini pada waktu sekarang. Contohnya dalam DSKP kita sekarang ni ialah dalam tajuk bundal bundal, kebanyakannya bundal lah. Bundal ataupun dah masuk tambah. Jadi saya ambil, saya masuk kelas, saya dapati murid ni memang ramai yang tak menguasai lagi bundal. Terutamanya melibatkan hingga puluh ribu contohnya untuk seorang rendah kan. Jadi saya buat kajian saya berdasarkan bundal. Maksudnya tajuk semasa. Adakah itu dikira santai ataupun saya perlu fikirkan tajuk yang akan murid belajar, contohnya tajuk koordinat ke dan sebagainya untuk buat. Apa maksud santai sebenarnya? Adakah itu lebih santai ataupun saya perlu tunggu waktu yang ajar koordinat tu biasanya dalam bulan 8 ke 9 tu baru kita buat kajian pada tajuk itu. Apa maksud santai tu Cikgu Saiful? Boleh kongsikan di sini? Terima kasih. Okey. Maksud saya tu santai ni dia tak berat lah. Okey. Betul lah tu cikgu tu. Cikgu dah mengajar tentang Buddha kan. Lepas tu cikgu menghadapi ada memang banyak murid yang menguasai Bunda tu pada masa tersebut. Jadi itulah isu cikgu. Dan itulah tindakan yang cikgu perlu buat. Kajian tindakan tu tak semestinya cikgu kena buat koordinat sebab benda tu tak mengajar lagi kan. Okey, jadi isu apa-apa isu kan kalau kita buat RPS kan kita buat refleksi tiap hari itulah merupakan isu sebenarnya. Jadi kita dapat tahu okey murid hari ini 2 orang saja yang dapat membundar. Jadi isu yang kita nak kaji. Jadi kita reflect balik dengan pengajaran kita. Oh, saya mengajar menggunakan teknik yang ini saja. Apa kata saya nak cuba teknik yang lain, membundar juga. Jadi itulah yang cikgu ambil sebab cikgu dah ada isu tadi di situ. Isu itu cikgu cuba lepas ni kita kan takkanlah kita nak sambung terus sampai akhir tahun kan yang bundar tu. Cikgu dalam pengajaran cikgu terapkanlah. Mengajar juga dengan DSKP yang semasa tu, yang lain-lain itu cikgu mengajar. Cuma cikgu fokuskan kajian tindakan cikgu tu hanya ke bundar saja. Lepas tu mungkin time rehat, cikgu panggil 2 orang 3 orang murid yang 9 orang murid ke yang tak menguasai itu, cikgu panggil dia, cikgu nak buat kajian. Boleh tak awak jawab ujian pra ni? Lepas tu cikgu ambillah satu masa, satu masa ke kalau relief ada, cikgu bincang dengan ni, saya nak masuk kelas saya ni, saya nak relief sebab saya nak buat nak mengajar bundar tapi menggunakan teknik yang lain. Cikgu cari peluang. Itu maksud saya. Cikgu dah tahu isu cikgu kan, itu murid tidak tahu bundar. Jadi cikgu teruskan buat kajian yang isu itu sebenarnya isu yang setiap tahun. Memang kita terfikir. Kadang mesti ada masalah dalam bila masuk bundar je masalah. Pola okey. Bila masuk bundar masalah. Kita dah tahu isu tu. Kan? Jadi tu yang saya kata tadi istilah santai tu pada hemat saya pada waktu sekarang yang isu yang kita hadapi sekarang. Jadi kita nampak budak tu, murid tu masalah itu dan kita buat kajian pada waktu itu. Cikgu, saya pun setuju dengan saya. Boleh? Betul? Setujulah. Saya setuju. Jadi itu seterusnya Cikgu Saiful tentang intervensi itu, adakah itu cycle maksudnya selepas tamat satu sesi kita dah jalankan kajian tindakan, kita buat sekitaran berikutnya, maksudnya step berikutnya dengan yang belum berikut kaedah yang tadi itulah tambah baik. Boleh juga cikgu tambah baik itu ataupun cikgu nak rasa nak guna teknik yang lain, cikgu buat gelung yang kedua ataupun cikgu nak tambah baik gelung yang pertama tu cikgu guna yang asal tapi cikgu tambahkan. Itu maksudnya.
Cikgu Saiful, saya bacakan soalan dekat chatbox ya. Daripada Cikgu Syazwani, nak tanya boleh ke ambil intervensi dari kajian tindakan yang dah dijalankan oleh orang lain di tempat lain dan dibuat di sekolah sendiri? Itu soalan pertama. Okey. Boleh cikgu. Okey, kan kita dapat kajian tindakan ni ramai yang cikgu-cikgu yang dah buat kan. Kita ambil intervensi dia, kita jalankan dekat sekolah kita dengan murid kita sebab sampel murid kita ni berbeza-beza. Dia dengan murid dia. Mungkin murid dia di pedalaman, mungkin murid saya dekat bandar, mungkin saya dekat negeri lain-lain, sosial budaya dia lain. Cuma kalau cikgu nak masuk bertanding, cikgu tak bolehlah guna intervensi yang orang dah guna. Cikgu kena buat satu perubahan sedikit, buat inovasi sedikit. Kalau nak bertanding, kalau cikgu nak masukkan nak dapatkan nak uji murid, adakah intervensi yang cikgu A dah guna tu berjaya ke inovasi A tu saya nak guna kat sekolah saya? Okey, tak apa. Satu cikgu adalah atau inisiatif untuk mengatasi masalah isu murid cikgu tu walaupun cikgu buat inovasi guna intervensi orang lain. Cuma kalau cikgu bertanding, contohnya saya nak tanding peringkat EPRD kebangsaan kan, saya tak boleh menggunakan intervensi orang lain. Tapi saya boleh tambah baik. Okey. Inovasi intervensi dia guna kaedah macam ni. Saya lain sikit. Itu boleh. Tapi dalam segi kalau cikgu nak jalankan kajian tindakan tu nak gunakan inovasi lain dah buat, boleh cikgu guna dekat sekolah tu. Sebab subjek kita berbeza-beza. Cuba jangan nak masuk bertanding tu tak boleh lah sebab juri ni okey, ni dah orang dah buat dah. Ni dah orang dah buat. Cuma nak bertanding je lah. Tak lepas. Tapi kalau kita nak buat kajian tu di peringkat sekolah kita nak guna, okey, saya rasa berkenal lah nak guna teknik 10 jari di jari ni, teknik pertukaran unit jisim unit ni. Jadi saya buatlah dekat sekolah. Jadi cikgu simpan report tu untuk kegunaan panitia cikgu untuk sebab kita dah guna. Kalau cikgu nak improvise lagi, barulah boleh masuk bertanding untuk saya. Okey, terima kasih Cikgu Saiful Nizam. Ada Cikgu Hafiz, dia kata boleh ke Cikgu Saiful kongsi slide tadi? Sebenarnya saya nak tanya juga tadi by personal. Okey. InsyaAllah boleh lah. Saya hantar nanti. Okey, satu soalan lagi daripada Cikgu Teo Boncing. Nak tanya kajian ni kena buat semasa PDP ke atau luar waktu PDP, waktu rehat ke, waktu persekolahan? Macam tu dia tanya. Okey. Pertama sekali masa kita mengajar kan, kita mengajar tu kita dah tahu isu-isu dia. Okey. Isu-isu dia tu murid tak tahu membundar. Okey, lepas tu cikgu dah buat refleksi, cikgu rancang. Okey, mungkin kumpulan yang ini yang tak faham tentang konsep ni, saya nak ambil lah satu masa ataupun satu masa lah kan. Okey, bincang dengan murid tu. Okey, cikgu nak ngajar yang ni. Cikgu kalau masa rehat tu boleh juga panggil murid tu masa rehat ataupun terpulang pada cikgu lah nak buat masa bila. Tapi berdasarkan janganlah sampai nak buat waktu balik, kena dapat persetujuan daripada ibu bapa dia jugalah. Tapi benda ni yang saya nak bagi tahu, kajian tindakan ni bukan berlangsung sehari saja. Dia kadang-kadang mengambil masa sebab kan kadang-kadang kita nak just 9 orang tu saja, tapi masa hari kita ada 30 orang. Mana aku saya nak mengajar kemahiran ini saja fokus kepada 9. Jadi cikgu kena ambil lah satu masa yang sesuai, masa sehari relief ke ataupun masa bincang dengan ibu bapa dia, saya nak ambil 9 orang ni parents daripada pukul 1 sampai pukul 3, boleh tak saya nak buat ni. Itulah. Jadi cikgu campur, okey. Cikgu nak buat kajian tindakan, lepas tu cikgu nak mengajar lagi murid-murid yang lain. Jadi cikgu campur dalam satu kelas tu. Jadi tak mencapai fokus tu. Saya rasa menjawab ke tidak Menjawab insyaAllah. Cikgu Saiful. Ya. Ada daripada hasil kajian, kadang-kadang dia tak menepati
kita punya jangkaan kita lah. Jangkakan katalah sampel kita ada 5 orang, kita dah buat ujian pos ujian pra, ujian pos. Lepas tu tiba-tiba tulisannya tak mendapati jangkaan kita, terlalu tak ikut kita punya standard yang kita nak lah. Adakah kita perlu tambah balik semula kaedah itu ataupun kita tekan kaedah itu, kita cuma melaporkan berapa bahagian yang result yang kita dapat. Okey. Kalau cikgu nak cikgu stop, cikgu buatlah rumusan dia. Okey, rumusan dia kenapa murid ni setelah banyak kali saya buat intervensi yang ni menggunakan kaedah ni, murid tak dapat. Cikgu nyatakanlah mungkin masalah murid ni mungkin ingatan dia ke. Kadang-kadang murid kita ni ada ingatan dia yang slow learner tu. Okey. Lepas tu kalau cikgu nak stop, cikgu buatlah rumusan tu. Okey, cadangan dia kajian seterusnya saya akan tambah baik intervensi ini dengan unsur-unsur yang lain. Okey, tambah sikit. Lepas tu tahun depan cikgu guna juga kajian tindakan yang sama. Cuba cikgu tambah inovasi I2K 2.0. Okey, intervensi 3.0. Jadi tindakan cikgu tu, kajian tindakan cikgu tu berterusan. Cikgu buat kajian tindakan. Ada lagi soalan dekat chat box tu kan? Daripada Cikgu Hafiz Hamid. Assalamualaikum. Contoh sewaktu mengajar topik menyebut nombor, kita menggunakan teknik atau kaedah yang sedia ada dan dijadikan inovasi maujud dan teknik ini sangat berkesan. Adakah boleh dijadikan kajian tindakan? Boleh sebab pertama sekali yang murid tak menguasai itu kan. Itu isu dia. And then objektif kita, murid selepas menggunakan bahan maujud yang saya buat ini, apakah objektif dia? Saya harapkan murid-murid menyebut nombor ni. Jadi langkah-langkah pelaksanaan tu cikgu cerita. Cikgu bertemu buah murid tu. Okey, sebelum saya mengajar guna hands on ni, model ni, apa perasaan dia? Oh, saya tak minat lah cikgu mengajar sebelum ni. Saya tak faham. Okey. Lepas cikgu buat intervensi tu, terbual bagi murid. Baguslah cikgu. Dah sikit macam mana cikgu guna bahan-bahan ni maujud tu. Itulah satu kajian tindakan lah tu cikgu. Lepas tu cikgu laporkan, lepas tu cikgu bagi kesimpulan. Itu satu kajian tindakan lah. Sebenarnya simple je kajian tindakan ni. Benda yang kita buat tiap-tiap hari, cuma kita tak laporkan, kita tak tulis. Itu saja. Kadang-kadang Cikgu Saiful, sebenarnya kita pun secara sedar tak sedar, kita bercerita sebenarnya, betul tak, dengan rakan-rakan guru yang lain kan? Kita keluar kelas, kenapa lah kelas aku ni tak dapat buat lah ni budak kita cerita kan? Kita setuju dengan saya kan? Itu pun salah satu daripada contoh kajian yang santai-santai lah. Cuma kita nak buat penulisan ni je, kita macam penulisan ni kena reka ayat. Dan satu lagi dokumentasi. Dan sebagainya lah. Ya, satu lagi cikgu malah nak buat dokumentasi sebenarnya. Buat refleksi sendiri semua tu. Betul, dokumentasi. Dengan klik cikgu kan. Banyak sangat kerja pertanian. Cuma kita nak gambarkan, nak videokan, nak budak, nak menulis tu, yang tu yang cikgu ada masalah sebenarnya. Cikgu Saiful, saya nak tanya, berapa maksimum ataupun minimum dan maksimum kertas kerja ni lah, kajian tindakan ni, laporan tu? Laporan tu? Okey. Kalau macam yang saya hantar ke EPRD ni, dia nak dalam 20 muka surat. Tapi kalau dia nak dalam surat tu sebabnya dia nak masukkan dalam buku. Okey, dia nak masukkan dalam buku proceeding dia hadkan lah. Okey, kadang-kadang penganjur ni dia nak 15, nak 13, nak 10 je. Nak bagi tebal buku proceeding course tu kan. Tapi kalau cikgu nak buat 10 muka surat, nak buat 5 muka surat, terpulang pada cikgu yang ada tu, yang kita nak kita nak highlightkan tu, yang isi kandungan tu, adanya refleksi kajian, ada
keberkesanan dia, ada pelaksanaan pelaksanaan intervensi yang kita buat, itu je sebenarnya. Tak sepertinya cikgu nak buat sampai 10 muka surat sebenarnya. Refleksi pengajaran tahun yang lalu, cikgu nak buat sikit pun tak apa, cerita je lah sikit-sikit. Okey. Lepas tu cikgu fokus kajian dia, sikit je saya buat ni, fokus kajian isu keprihatinan, kenapa kalau saya tak buat topik tu, saya tak buat intervensi tu, apa yang akan kepada murid saya. Okay, senang tak saya nak kumpul data? Cikgu Saiful, maaf saya mencelah Sebab saya tengok kat situ tadi ada BBM macam kaki ayam ke apa tu? Model kaki ayam. Murid yang buat ke cikgu yang buat? Saya yang buat. Ayam, Okey, macam ni. Saya jadi tunjuk ya. Kita gunakan kaedah tu je, murid bukan membina kaki ayam tu. Bukan bina. Guna saja. Ni contohnya Kita yang buat, cikgu yang buat, kita apply pada murid tu lah, pada sampel tu Yes. Ini bahan BBM. Kiranya bahan BBM lah, model kaki ayam ni sebenarnya saya nak mengajar murid ni, dia tak tahu di mana lebar, di mana tinggi, di mana panjang. Kadang-kadang dia ambil kat sini tinggi, kat sini pun lebar. Jadi dua garis yang sama. Jadi saya buatlah menggunakan lidi. Jadi bila dia letak dekat cuboid, secara matematik dia tahu, yang ini 2 panjang, yang ini tinggi 3, yang ini. Lepas tu saya minta lah dia kira berapakah kubus yang ada dalam tu. Dan dia relate pula dengan rumus. Panjang kali lebar kali tinggi, betul tak berapa bilangan tu dalam tu. Itu satu intervensi lah yang kita buat. Sebab murid ni, murid tak tahu di mana panjang, mana tinggi, mana lebar. Itu saya dapat kena pasti murid ni lah. Kalau murid-murid yang lain tu, cikgu tak perlulah guna yang ni. Kita tengok isu murid kita. Okey, baik. Cikgu, kalau macam kita nak ambil sampel ni, responder kita ni, bolehkah kita tunjukkan muka dia sekali? Ke memang cikgu nak ikut format macam ni, muka tak nampak? Sepatutnya etika kan, etika dia kita letaklah mata dia ke, kita belakan lah sepatutnya. Kalau itu untuk safety lah, tiba-tiba dia dekat publisher, lepas tu ibu bapa dia nak saman, dia akan saman kita lah. Tapi kalau kita buat benda kan tak tunjuk, jadi kalau keluar dalam proceeding pun mereka tak boleh saman kita. Tapi kalau kita ada persetujuan dengan murid tu, dengan ibu bapa dia, okey lah. Tapi lebih baik cikgu blurkan lah, blurkan ataupun ambil yang itu je. Okay, ada lagi ke? Cikgu Saiful. Saya. Kalau peringkat awal ni kan, macam kita tak biasa dengan kajian tindakan, adakah lebih baik bersendirian atau berkumpulan? Dan kumpulan tu seramai mana yang paling maksimum? Saya rasa berkumpulan lah. Bila ada berkumpulan ni, kerja kita ringan. Okay, contohnya cikgu lah buat untuk kelas cikgu. Kami bagi idea je. Okay, ataupun cikgu buat, cikgu tugasnya ambil gambar. Kalau berkumpulan, tak kisah berkumpulan berapa. Tapi elok-eloknya jangan lebih 5 lah kan. Sampai 6 tu tak terlampau ramai sangat. Jadi kalau dalam panitia cikgu ada dalam 4-3 orang yang sudi nak buat sama-sama, okey. Dan betternya saya sarankan buat secara ni lah, berpasangan ke ataupun bertiga ke kecil, supaya cikgu dapat follow je yang saya buat tadi. Okey, kena ada tajuk yang itu semua penuh. InsyaAllah saya rasa mudah je tu kalau kita buat berkumpulan, berpasangan. Ada lagi ke? Lepas ni mungkin kalau ada soalan kita boleh juga ajukan di grup Telegram nantilah. Cikgu Syafrinizam akan bersama juga ke dalam grup Telegram tu? Tak Fatia? Kalau nak invite boleh je.
Boleh tak Cikgu Saiful Nizam? Maknanya kalau ada soalan bolehlah kita berinteraksi dalam tu. Boleh. Okey, nanti saya add. Jadi saya kira mungkin itu soalan yang terakhir lah kot. Ya, betul tak cikgu-cikgu semua? Dan saya rasa sangat-sangat banyaklah ilmu yang kita dapat hari ini. Walaupun ada masa lagi sebenarnya, 20 minit lagi kan. Tapi kalau Cikgu Saiful sendiri dah habis dah nak cakap apa kan, dan cikgu-cikgu pun dah habis soalan dah nak tanya, mungkin lepas ni kita pun mungkin boleh memulakan langkah, ambil first step kita lah kan, untuk kita hasilkan kajian tindakan sendiri. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih lah kepada Cikgu Saiful Nizam di atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat. InsyaAllah kajian tindakan yang kita hasilkan ini adalah demi meningkatkan lagi mutu pengajaran dan pembelajaran serta mencari solusi, intervensi kepada setiap permasalahan cikgu-cikgu lah dalam kelas. Sebab kita pun sedia maklum subjek matematik ni subjek yang kalau tanya pelajar-pelajar memang subjek yang suka lah kan, subjek yang susah untuk skor. Jadi mungkin untuk kita menyemai minat para pelajar untuk meminati subjek matematik itu pun satu kejayaan yang besar lah saya kira kan, sebab soalan selalunya soalan susah kan, at least pelajar minat dulu, insyaAllah next seterusnya tu kita akan sama-sama buatlah, kita usaha sama-sama. Jadi saya kira itu saja, betul ke? Cik Is ada apa-apa nak ambil gambar ke? Boleh ambil gambar? Nak ambil gambar sikit boleh sebelum kita buat akhir kita ambil gambar dulu, boleh turn on kamera semuanya. Okey, ni Cikgu Azila sambil rakan-rakan guru kita ni on dia punya kamera tu dan juga Azila bersedia untuk ambil gambar. Okey, untuk tindakan seterusnya, yang pertama sekali kat sini saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Saiful yang telah sudi menghadirkan diri dan juga memberi ruang dan masa walaupun sibuk dengan nampaknya ni orang penting Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan ni. Asyik kita dah tunda sebenarnya untuk pengantaran cikgu-cikgu. Kita dah berlaku penundaan tarikh sebenarnya kerana kesibukan Cikgu Saiful. Dan hari ni pun saya minta maaf juga dan terima kasih kepada rakan-rakan guru kerana pukul 11 hingga pukul 1 cikgu-cikgu masih ada kelas lagi. Gangguan yang walaupun dah masa 2 jam itu banyak benda yang sangat terganggu kan. Okey, jadi selepas ini untuk tindakan tuan-tuan, mohonlah mohon sangat dibuat penataran peringkat dalaman dan kalau boleh sekurang-kurangnya ada satu kajian tindakan di peringkat sekolah masing-masing dan kita akan cubalah adakan penganjuran pada akhir tahun insyaAllah kalau ada rezeki. Kalau setuju sila raise tu. Sebab nanti saya akan maklumkan lagi kepada pihak yang tertinggi lah untuk kita carilah apa-apa yang patutlah untuk apa. Maklum sajalah bila kalau melibatkan program ni perlukan sewa dewan dan sebagainya. Okey. Cuma yang pastinya saya berharap sangat untuk tuan-tuan mengadakan taklimat kepada rakan guru yang lain dan selepas siap tu nak minta juga pelaporan tu hantar kepada kita kepada saya insya-Allah. Okey, rasanya sangat sesuai lah dengan kajian tindakan yang ada sekarang ni. Kalau nak dikaitkan dengan isunya CAP kan, catch up line yang ada sekarang ni, dah nampak sangat dah ketara-ketara kat mana kita punya kelemahan dan juga kekuatan yang ada pada terutamanya inilah subjek kita lah insya-Allah. Okey, rasanya setakat itu saja Cikgu Azila. Terima kasih kepada Cikgu Saiful sekali lagi dan juga kepada Cikgu Azila dan juga Fatihah serta rakan-rakan guru yang ada dalam GM pada pagi ini. Terima kasih banyak. Begitu juga kepada rakan SIC Cikgu Wan Ahmad. Okey.
Cik Muhammad ada kat sini juga Okey, terima kasih Dah banyak. terkeluar. Cikgu Wan dah terkeluar. Oh, dah terkeluar. Okey, boleh turn on camera, sorry. Kita nak screenshot lah. Tapi kan saya tak dapat nak paparan semua lah. Fatihah, boleh tak? Macam mana kita nak paparkan semua? Maksudnya kita ada ramai ni, 130 Nanti saya orang. buat. Boleh ke? Is it possible? Okey, Fatihah Kalau tolong ada rakan-rakan guru yang boleh, yang saya limit sampai 49 saja. Kita ada ramai ni, 130. Nanti kita share betul. dalam grup. Okey. Fatihah macam mana? Boleh ke? Sekejap ya, cikgu. Adjust pada Zoom. Kita daripada Zoom. Okey. Boleh adjust pada Zoom. Pergi ni apa ni butang 3 kecil tepi atas Okey. kanan tu. I see. Oh, I see. Thank you. Okey, sekejap Zoom lagi kecil lagi banyak akan masuk. Oh, betul. Wah, ramai ni. Okay. Okey. SK Seri Mandi 2. Terima kasih cikgu daripada SK Sri Mandi. Sekejap Okay, sama. Kalau nak masuk semua saya rasa macam susah juga ni. Tak apalah kita mana yang ada je Okey, Okey, 1, 2. Turn on camera cikgu. Ada gambar profile picture je tu kan. Okey. 1, 2, 3. Sekali lagi ada cikgu yang tak turn on camera tu. Okey. Cikgu Saiful dia dah bagi thumbs up. Kita bagi ke Maman unggul. Boleh? Maman unggul. Macam mana? Macam ni Macam tu? You Cikgu Saiful. Okey. Okey, 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Okey, so saya kira itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan program kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul